Allah tahu, kita tahu Allah ni Maha Penyayang, kembali balik. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala yang saya sebut sebelum ni, Allah tidak melihat dosa yang kita buat tu. Yang Allah bukan maksud tidak terlihat tu, yang Allah murka kepada para pendosa bukan pada dosa yang dibuat tu. Contoh, kita satu hari kita terikut hawa nafsu. Yang Allah murka bukan pada kita terikut hawa nafsu tu. Sebab Allah tahu kita ni sifatnya bagaimana. Allah tahu manusia ni sifat dia bagaimana. Allah tahu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsan ila yaumiddin. Ya Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menguruskan kehidupan kita, yang telah memberikan kebaikan kepada kita dalam pagi ini untuk kita bersama-sama dalam menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah mengizinkan kita untuk berada dalam rumah dan solat subuh berjemaah. Alhamdulillah, kita telah mendapat umpama solat sepanjang malam. Nabi SAW, barang siapa yang solat berjemaah pada waktu isyak, dia umpama mendirikan separuh daripada malam. Dan barang siapa yang solat subuh berjemaah, maka dia umpama seperti mendirikan sepenuh malam tersebut. Alhamdulillah. Jadi berkat Nabi SAW, sama-sama kita panjangkan dan banyakkan selawat dan salam kepada Nabi SAW, kepada keluarga baginda Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW, tabi'in dan seluruh umat Nabi SAW. Moga Allah SWT mengampunkan keseluruhannya, insya-Allah. Baik, bismillah, kita sambung kepada bahagian yang baru, iaitu nafsu yang merangsang. Halangan dan cabaran kelima yang dihadapi oleh para da'i ialah ketegangan dan kekeliaran nafsu. Jadi cabaran yang dihadapi oleh kita sebagai para pendakwah ini, yang pertama adalah orang mukmin, yang kedua orang mukmin itu sendiri, yang kedua orang munafik, yang ketiga adalah orang kafir, yang keempat adalah syaitan, yang kelima adalah nafsu itu sendiri. Nafsu dulu ke syaitan dulu? Lepas syaitan, nafsu. Jadi kita dah bahaskan keempat-empat, dan yang kelima ini adalah bahagian nafsu yang merangsang. Kenapa penting untuk kita bahaskan kelima-lima ni, termasuk yang terakhirnya kelima, adalah kerana kita tahu bahawa untuk nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Itu kita tahu. Namun nak beriman, beramal soleh itu ada banyak halangan dia. Terutama sekali adalah halangan dalaman yang kita tak nampak, iaitu nafsu itu sendiri. Berapa ramai di kalangan kita yang memandang sesuatu daripada pandangan nafsu, walaupun benda itu tidak benar, tapi dia menganggap ia benar. Dia memandang atas dasar nafsu, dia memandang dengan akal yang tidak sihat, maka yang tidak benar dikata benar. Sebab itulah hari ini fahaman Islam liberal sangat-sangat bahaya, kerana nafsu dia mengatakan akal itu lebih utama daripada dalil. Sebab apa? Akal itu adalah mengikut trend peredaran zaman, sedangkan dalil itu dah lama 1400 tahun dulu tinggalkan. Mana mungkin zaman dulu tahu apa situasi yang berlaku pada hari ini. Jadi pandangan nafsu mengatakan akal itu lebih utama daripada Quran dan juga dalil Nabi SAW. Sebab itu kita kena mengawal nafsu. Bukan itu sahaja,
Malah Rasulullah Muhammad, jika orang yang tidak mampu nak mengawal nafsu dia, yang tidak menjaga dan mendidik nafsu dia, maka amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan amalan tidak diterima oleh Allah Taala? Disebabkan mengikut hawa nafsu. Di antaranya adalah apabila dia beramal kerana nak menunjuk. Nafsu dia kata kita tunjuk amal kita. Nafsu kita kata kita buat sebab apa? Sebab nak orang puji kita. Kita pakai ikut sunnah Nabi SAW, kita nak orang nampak kita ni baik. Jadi nafsu mengata ke arah situ. Jadi nafsu ini mendorong ke arah yang bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja yang mendorong bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka ia terikut pada nafsu yang dibimbing oleh syaitan. Sebab itu apa-apa saja yang kita buat, mestilah yang pertama, syahadah itu mengajar kita la ilaha illallah. Tidak ada apa pun yang kita buat melainkan kita buat itu kerana Allah. Maka sebelum kita buat tu, kita tengok dulu, kita ingat dulu, kita renung, kita fikir dulu, buat kerana Allah atau buat kerana nafsu. Namun orang yang dah bergelumang dengan nafsu, maka dia tak sedar. Bukan dia tak sedar, dia tak rasa nak buat kerana Allah Ta'ala. Rasa dia dah biasa. Sebab dia dah menjadi kebiasaan rutin hidup dia. Contoh orang yang tidak bertudung, dia tak rasa berdosa benda tu sebab dia dah biasa. Orang yang orang kata sepanjang tahun dia tak puasa, sebulan sekurang-kurangnya 2 kali dia tak puasa, maka dalam bulan Ramadan dia tertinggal puasa tu biasa, dia rasa berat. Tu dia. Nafsu dengan segala kerenah tidak mudah untuk diatasi oleh da'i. Ya sungguh dia tak mudah diatasi, sebab nafsu ni umpama kuda liar, stallion. Kuda liar lah, belum stallion lagi, dia nama kuda liar, kuda hutan orang katakan. Dia susah nak dijinakkan. Tapi kalau dah jinak, Masya Allah, Tabarakallah. Macam Sayyidina Umar kan, liarnya sungguh Masya Allah. Tapi kalau dah jinak, dia jadi segagah-gagah manusia, setegas-tegas manusia. Tepat seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu sering untuk menggalakkan manusia menjurus ke arah keburukan. Nafsu tu Allah SWT sebut, dia sentiasa menjuruskan ke arah keburukan, kecuali, tu dia, kecuali siapa dia? Kecuali illa ma rahimar rabbi, yang dirahmati oleh Tuhanku. Yang dirahmati itu apa dia? Yang dirahmati itu adalah golongan yang pertama, dia tidak bergantung dan tidak tergantung dengan hawa nafsu. Ini yang pertama. Apabila dia tidak bergantung dan dia tidak tergantung, maka akan datang rahmat Allah Subhanahu wa taala, iaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rahmat Allah ini adalah sesuatu yang nur, cahaya, jernih, bersih. Sedangkan nafsu ini adalah sesuatu yang kotoran. Mustahil nak bercampur yang kotor dan juga yang jernih. Okey, mustahil. Jadi nak mendatangkan rahmat Allah dalam kehidupan kita, yang pertama sekali adalah kita kena jangan bergantung dengan hawa nafsu. Sebab itu tidak beriman, kata Nabi SAW, tidak ada iman dalam diri seseorang ketika dia mencuri. Tidak ada iman dalam diri seseorang ketika dia merompak. Tidak ada iman dalam diri dia ketika mana dia berzina, termaksiat. Maknanya apa? Ketika dia mengikut hawa nafsu, maka dalam tu tak ada. Hidup dia umpama tidak dirahmati. Ketika hidup dia dirahmati, maka pada ketika dia rasa zuk dia tu, kan? Waktu contoh macam tengah Yahanana, waktu majlis kan, dia rasa zuk tu. Balik tu dia rasa nak, esok pagi nak tahajud pukul 4 lah. Dia kata, pukul 3 nak bangkit dah, pukul 4 nak bangkit dah. Esok tengok bangkit pukul 5 juga. Macam tu kan. Waktu zuk dia tu. Awal dah, waktu esok dia tu, dia dah, bila dia dah keluar daripada orang kata circle atau kerangka ataupun golongan-golongan atau kawan-kawan yang tak baik, dia keluar daripada yang baik, dia keluar daripada yang baik, maka dia kurang dah dia punya charge dia tu. Okey. Jadi macam mana dia nak manusia tu untuk nak supaya tidak bergantung dengan hawa nafsu? Di antara tidak lain tidak mudah, hanya satu sahaja jalan dia, iaitu mujahadah. Okey, kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah selitkan dengan sifat Allah, iaitu Ghafurur Rahim. Al-Ghafur yang Maha Pengampun, Ar-Rahim Maha Penyayang. Sebab apa? Sebab tahu.
Allah Subhanahu wa ta'ala tahu manusia ni susah untuk istiqamah. Hamba dia susah nak istiqamah. Sebab adanya Allah campakkan di dunia manusia itu berserta dengan syaitan dan juga nafsu. Jadi Allah masukkan dengan sifat Allah dalam ayat ni pengampun, supaya nak bagi tahu kat manusia, kalau kamu tergelincir macam mana sekalipun, datang balik kepada aku. Aku ni maha pengampun. Aku ni maha menyayangi hamba-hambaku. Tu dia. Jadi nak atau tidak, kita masukkan satu sifat, supaya sifat itu tidak lain tidak bukan iaitu mujahadah. Itu sahaja sifat dia. Mujahadah yang istiqamah. Bila tak dapat istiqamah, kita tahu Allah maha pengampun, kembali balik. Kita tahu Allah ni maha penyayang, kembali balik. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya sebut sebelum ni, Allah tidak melihat dosa yang kita buat tu. Yang Allah bukan maksud tidak terlihat tu, yang Allah murka kepada para pendosa bukan pada dosa yang dibuat tu. Contoh, kita satu hari kita terikut hawa nafsu. Yang Allah murka bukan pada kita terikut hawa nafsu tu. Sebab Allah tahu kita ni sifat dia bagaimana. Allah tahu manusia ni sifat dia bagaimana. Allah tahu. Sebab Allah cipta kita. Allah tahu kelemahan kita. Kalau kita buat sesuatu produk, kita tahu kelemahan produk tu apa. Kita tahu sebab apa kita apa cacat cela dan sebagainya. Sebab kita tahu daripada A to Z kita buat benda tu. Yang Allah buat benda yang dia buat dan dia tahu. Dan kita ni serba lemah. Jadi Allah SWT Muhammad, yang Allah Subhanahu wa ta'ala murka adalah bila mana hamba dia buat dosa tapi dia tak bertaubat. Bila mana hamba dia buat dosa, dia tak akur yang dia pendosa. Bila mana hamba dia buat dosa, dia tak rasa dia berdosa. Bila mana dia buat dosa, dia tak rasa ada yang lebih besar yang akan menghukum dia. Bila tak rasa tu, itu yang Allah murka. Itu yang menyebabkan rahmat Allah tu jauh daripada dia. Dan sebab apa dia tak rasa? Sebab hati dia dah keras. Sebab hati dah keras. Itu sahaja. Orang yang hati keras, jauh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kepada dia, pada ketika itu Rasulullah Muhammad, Allah akan bimbing hidup dia. Bimbing bagaimana? Allah bagi dia petunjuk, Allah bagi dia suntikan, Allah bagi dia orang kata pengajaran, yang mana Allah lembutkan hati dia supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai Rasulullah Muhammad, orang yang rockers, orang yang jauh daripada zaman-zaman dulu, dia jauh dengan Islam, jauh dengan agama, hari ini dia kembali kepada Allah Ta'ala dan tengok amalan dia bagaimana, zikir dia bagaimana, sifat dia, akhlak, adab dia bagaimana. Sebab apa? Allah ubah diri dia. Seumpama Allah ubah Sayyidina Umar. Dan cuba lihat orang yang tak rasa berdosa. Yang tadi itu, yang banyak dosa, dia rasa berdosa. Bila dia rasa sungguh-sungguh berdosa, Allah bimbing dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan cuba lihat orang yang tak rasa berdosa, banyak amal, banyak ilmu, dan kemudian hebat, ada jawatan, orang sebut dia ada gelaran dan sebagainya, kan? Contoh, ada pangkat sebagai pangkat mufti, contoh pangkat sebagai pangkat prof, sebagai asatizah, ustaz, orang yang popular dan sebagainya, dalil di lidah, di bibir, Quran di lidah, di bibir, sebut je apa, dia boleh petik keluar. Dia tak rasa berdosa, dan setiap pagi dia solat, dan setiap pagi dia rasa dia berdakwah, dia tidak tinggal Quran sebagainya, dia rasa tak berdosa. Bila rasa tak berdosa, umpama meninggikan diri, maka apa? Maka dia sentiasa merasakan diri sentiasa betul. Bila orang memberikan sesuatu pandangan, orang menegur, maka dia memperdebatkan benda tu. Dia membalas balik. Tak boleh nak terima teguran. Sebab apa? Sebab itu Allah SWT tidak melihat ilmu kita, Allah SWT tidak melihat amal kita, tapi Allah melihat hati kita, bagaimana kita menyikapi sesuatu. Itu yang Allah lihat. Jadi macam mana kita nak menyikapi apa yang Allah bagi dalam keadaan hati kita keras. Hati keras bukan bermakna dosa banyak, tapi hati keras disebabkan oleh sombong yang tinggi. Itu dia. Sombong yang tinggi. Sebab tu bila mana Allah SWT memberi kebaikan kepada kita, kebaikan dari sudut kita boleh beribadah di subuh hari, kemudian Allah pilih kita menjadi ahli surau, ahli ibadah, ahli Quran. Setiap hari kita ada masa baca Quran, setiap pagi kita ada wang untuk kita sedekahkan,
Setiap pagi kita ada waktu untuk kita zikir, setiap pagi kita ada Allah berikan kita kesihatan dan sebagainya. Allah berikan kita macam-macam kebaikan kepada kita. Dan kalau kita pergi sekali-sekala lah, jangan selalu nanti lain pula. Sekali-sekala kita keluar mana kita pergi KL, Kuala Lumpur, kita tengok kemaksiatan yang ada. Kita tengok, jangan kita tengok tu untuk kita nak join, tidak. Tapi kita lihat itu sebagai tanda syukur Allah berikan amal kepada kita, iman kepada kita. Sekali-sekala pergi kepada kubur, kita syukur, ya Allah masih hidup lagi. Sebab apa? Sebab kehidupan ini boleh kita beramal, kumpul pahala. Dah mati tak boleh dah. Sekali-sekala pergi ke hospital, melihat untuk apa? Ya Allah syukur aku ini sihat. Sekali-sekala melihat apa yang ada di luar untuk kita mensyukuri nikmat apa yang ada pada yang telah Allah SWT beri pada kita. Itu cara untuk kita melembutkan, melunakkan hati kita. Itu dia. Sebenarnya nafsu seseorang itu adalah wadah tempat berinteraksi segala keburukan dan kejahatan, halal dan juga haram, yang hak ataupun yang batil. Ia laksana bekas yang menerima apa sahaja. Jadi nafsu ini umpama dia bekas. Dia akan menerima apa sahaja, yang baik ke, yang buruk ke, hidayah ke, apa sahaja ke, dia pergi situ. Dia umpama penapis, filter. Kalau macam penapis teh itu kan, okey, dia masuk, semua dia masuk dulu. Masuk dulu. Dan lepas masuk tu, yang keluar baik. Kalau filter tu elok, maka eloklah yang keluar tu. Dia tahan yang buruk. Tapi kalau filter tu tak elok, maka yang keluar tu campurlah. Jadi tak elok dalam diri kita ni. Sebab itu Allah SWT sebut, okey, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi kesempurnaan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala telah tanam dalam diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dua perkara dalam diri kita ni. Yang pertama, Allah telah memberikan jalan keburukan dan Allah berikan jalan kebaikan. Beruntung orang yang pilih jalan kebaikan dan rugi orang yang pilih jalan keburukan. Dalam diri kita ada dua unsur, yakni unsur keburukan dan unsur kebaikan. Maka bila Allah Subhanahu wa taala beri apa saja pada diri kita, bila kita melihat daripada pandangan keburukan, maka buruk bagi kita. Bila melihat pandangan kebaikan, baik bagi kita. Contoh berlaku aksiden. Berapa ramai yang mengambil ikhtibar daripada kemalangan? Ada orang tak ambil ikhtibar, dia marah, dia bergaduh, dia maki. Tapi ada orang melihat dari pandangan kebaikan, ada dosa yang menyebabkan Allah tarik nikmat. Adalah keburukan menyebabkan Allah tarik nikmat. Kena kencing manis, ada orang frust. Tapi ada orang melihat ini adalah nikmat yang Allah bagi supaya apa? Supaya ingat dulu kita dah gunakan nikmat Allah SWT yang banyak, dan kemudian sampai kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua unsur yang Allah bagi kepada hamba dia. Supaya apa? Dua perkara ni adalah untuk Allah Subhanahu wa taala melihat kita ni sebagai ujian pada diri kita. Akhir tu nak ke syurga atau neraka? Mudah. Itu sahaja. Untuk menjadikan kita, orang kata apa? Cabaran. Untuk jadikan kita sebagai alat supaya kita ke syurga atau kita ke neraka. Itu sahaja. Jadi bila kita gunakan di dunia ini alat yang namanya keburukan, maka akhirnya neraka. Tapi dan bila di dunia ini kita gunakan alat yang namanya kebaikan, maka kita akan ke syurga. Apa saja yang kita melihat pandangan, maka ia akan ke syurga ataupun ke neraka. Jadi nafsu itu bila mana Allah berikan segala-galanya sebagai satu nafsu itu sebagai penapih, maka apabila kita mengikut hawa nafsu, maka apa sahaja yang lazat di dunia, maka itu ikut nafsu. Apa-apa saja yang lazat di dunia, maka itu adalah nafsu. Dan iman itu adalah berlawanan daripada nafsu. Sebab itu nak tingkatkan iman perlu mujahadah. Mujahadah ni adalah benda yang tidak mendapat kelazatan. Boleh tak kita nak ambil kelazatan dunia? Boleh, tak ada masalah. Malah dia harus. Haram tu waktu bila? Berlebih-lebihan. Contoh Allah berikan kita kekayaan dunia. Boleh tak? Boleh. Harus benda tu. Bila mana kita nak bersedekah dengan nilai yang banyak, maka itu satu kelazatan atau satu kesusahan. Dia satu kesusahan. Sedekah RM1, RM2 itu biasa.
Biasa, nafsu dia tak ganggu. Cuba kalau pagi-pagi letak kat tabung surau RM1,000. Tambah gigil tu, tengah-tengah solat Allahu Akbar, duk terbayang 1,000 tu. Duk terbayang 1,000 tu. Tak sungguh ni. Itulah mujahadah nama dia. Itulah iman nak melawan. Kan? Sebab itu saya ada post dalam Facebook kisah tentang Gusbah, ceramah Gusbah. Kan? Berkaitan tentang kelebihan orang miskin ini lebih baik daripada orang kaya. Orang miskin lebih baik daripada orang kaya. Kenapa? Maksud dia apa? Di manakah sudut kebaikan tu lebih banyak pada orang miskin daripada orang kaya? Iaitu dalam bahagian bersedekah. Betul orang kaya lebih banyak bersedekah, tetapi dinisbahkan dengan harta yang dia ada 1 juta, dia sedekahkan 10,000. Banyak tu, kan? Orang miskin ada 1,000, dia sedekahkan 100. Mana lagi banyak? Yang miskin sedekah lagi banyak, kan? Sebab dia ada 1,000 je, sedekahkan 100, maknanya dia 10%. Yang 1 juta sedekah 10,000 hanya 1%, kan? Dan harta dia banyak. Orang yang kaya ni bukan sekadar harta dia banyak, kemudahan dia banyak. Dia ada rumah, dia ada medical card, dia ada untuk kesihatan dia ada pembantu rumah dan sebagainya. Semua dia ada, pekerjaan. Tapi orang miskin ni tak ada apa. Tapi dia masih lagi nak bersedekah. Maka mujahadah yang lebih besar, yang kaya atau yang miskin? Yang miskin. Allah lihat banyak harta atau yang paling banyak mujahadah? Yang paling banyak mujahadah. Sebab itu mujahadah yang besar adalah lebih besar mujahadah, lebih jernih hati dia. Nabi SAW yang paling besar mujahadah berbanding dengan seluruh manusia. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati manusia ini, mereka ini terdapat penyakit. Tu dia. Hati kita semua ni terdapat penyakit. Namun sejauh mana kita ni sedar ada sakit ataupun tidak. Orang yang sedar ada penyakit, maka dia akan ubati. Kan? Ni contoh, saya ni kaki sakit. Bila ringan badan, dia kuranglah sakit dia. Bila berat badan, tambah sakit dia. Tu tak sedar-sedar lagi tu. Itu dia. Jadi, yang pertama tu sedar. Bila dah sedar tu, jadi kita usaha ke arah untuk mengurangkan berat badan. Contoh gitulah. Dah ada kecil manis, tapi tak sedar-sedar lagi. Kurangkanlah gula tu contoh. Dah tahu dah dosa dia banyak dulu, tapi dia tak sedar-sedar. Mati nak dekat dah. Contoh gitu. Jadi dia tak sedar-sedar. Jadi, orang yang tak sedar penyakit ni dia bahaya. Tahu-tahu kena potong kaki. Waktu tu menyesal tak guna. Yang ada penyakit sedar-sedar tahu-tahu mati. Dan menyesal tak guna. Bila malaikat maut depan mata ni, waktu tak menyesal. Tahu tak guna dah. Kan? Semalam pergi 2 permata. Ustaz Usni. Yang pertama Ustaz Usni. Kan? Yang kedua Cikgu Ramli. Cikgu Ramli tu ayah Syekh Zainul Asri, dia duduk dekat Sungai Kembai. Sungai Kembai tu tempat pak motor saya beli tanah, memang kami duduk situ. Ada 2, satu kat Lostas, satu kat Kembai. Sungai Kembai kat Baling, Kuala Ketil tu. Memang kami duduk situ. Saya raya haji tu kami beraya kat situ. Suasana dia masya-Allah cukup tenang, cukup damai, memang kampung tarbiyah. Memang kampung tarbiyah. Allahu Akbar. Cukup. Jadi kami kenal lah kampung tu, Ustaz Aswad. Ustaz Aswad tu kampung di situ. Ustaz Aswad ni dia timbalan ketua kampung lah kata situ kan. Itu saya korban dengan Ustaz Aswad lah. Saya ke Kembai, ayah meninggal. Abah. Saya kata, abah nak balik Kembai ke jumpa cikgu? Dia kata, tak ada, tak sempat. Kan? Solat jenazah 10.30 pagi kan. Jadi nak ke bumi tu waktu Jumaat lah tu. Tak sempat dia kata, tak ada balik saya sikit mungkin salah kau tak Aswad. Beritahu sampai kan 2 permata yang hilang. Itu mereka dah membuat persiapan elok. Mereka dah buat persiapan sebab mereka tahu yang mana mereka ini ada satu penyakit dan mereka kena ubati penyakit itu sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ada penyakit. Yang tak ada penyakit siapa? Malaikat. Sebab dia tak ada iman. Dia sudah ada iman, dia tak ada nafsu. Dia tak ada nafsu. Itu dia. Para nabi, para rasul maksum.
Bila datang satu penyakit, Allah tegur dan kemudian dia kembali balik dan iman dia bertambah. Para nabi dia naik. Kita naik turun. Hak tu dia. Kan? Malaikat straight dia. Orang munafik zap. Orang kafir macam mana? Orang kafir tak ada iman. So graf iman dia tak ada sebab dia tak beriman. Tu dia. Dalam hati mereka ini terdapat penyakit. Lalu Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi penyakit ke dalam hati mereka. Orang-orang yang tidak sedar mereka berpenyakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi penyakit dalam diri mereka. Itulah namanya istidraj. Allah bagi macam-macam bukan untuk sedar tapi untuk tambah lagi penyakit. Itu cukup bahaya. Itu cukup bahaya. Dan mereka pula akan beroleh azab yang sangat-sangat pedih. Siapakah golongan-golongan ni? Ni. Siapakah golongan-golongan yang Allah sebut ni? Yang mana mereka ada penyakit hati dan Allah tambahkan lagi penyakit dalam diri mereka. Kita sebaik-baiknya kena sedar yang jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala tambah ke dalam hati kita penyakit. Tu dia. Jadi saya kongsikan macam mana cara dia. Panjang sebenarnya dalam ni kita bahaskan insya-Allah. Tapi sebagai hint sikit-sikit supaya balik ni kita adalah orang kata input. Baik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya ini mereka ini adalah orang yang sesungguhnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini Allah Subhanahu wa taala sumpah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yahdil qaumal fasiqin, tidak memberi hidayah. Allah sumpah ni, aku takkan bagi hidayah. Macam kita lah kat anak-anak kita, kau kalau tak balik raya ni, aku tak ngaku kau sebagai anak. Contoh gitulah. Ada kan? Kau kalau tak kahwin dengan hak yang aku minta ni, aku tak redha kat. Ini sumpah dah tu. Ini Allah sumpah ni. Allah sumpah Allah takkan bagi hidayah kepada siapa? Golongan-golongan yang fasik. Hak tu dia. Siapakah golongan-golongan fasik? Orang Islam yang konsisten dengan dosa yang dibuat. Dia konsisten buat. Hak tu dia. Konsisten tu satu hal. Satu hal lagi adalah konsisten yang dia tak rasa benda tu dosa. Hak itu dia. Yang konsisten buat, tetapi dalam konsisten tu dia mujahadah, dia tahu benda tu dosa, dia cuba nak ubah tapi tak boleh. Hak tu lain. Yang tu lain. Sebab ada Allah SWT Muhammad yang mana seorang lelaki datang bertemu Nabi SAW, dia kata, ya Muhammad, aku buat dosa. Dosa yang besar lah, sekian. Datang bertemu Nabi SAW pada waktu pagi. Dia kata, apa yang perlu saya buat ya Rasulullah? Nabi SAW pesan, balik taubat. Itu saja. Dia balik taubat. Tengah dia datang lagi. Aku buat dosa yang sama pagi tadi ni. Kan? Apa yang perlu aku buat ya Rasulullah? Balik taubat. Petang datang lagi. Ya Rasulullah, aku buat benda yang sama. Dosa yang sama, perbuatan yang sama. Apa yang aku perlu buat? Nabi kata balik taubat. Laki tadi tu kata, ya Rasulullah, 3 kali buat benda yang sama dah ni. Allah ampun ke dosa aku ni? Dia rasa macam was-was tak? Dia rasa macam, banyak dosa sehari 3 kali. Allah ampun tak dosa ni, kata kan. Maknanya dia dah jadi habit tau, tabiat dia. Contoh orang merokok. Dia tahu merokok tu satu yang salah. Dan kemudian dia cuba mujahadah nak berhenti rokok. Tapi dia tak boleh. Pasal apa? Dia dah jadi habit. Daripada dulu dah 20 tahun dia nak ubah tu tak boleh. Nak jadi habit. Tapi dia cuba nak ubah. Sikit-sikit ubah. Sikit-sikit ubah. Apa kata Nabi SAW pada dia? Walaupun satu hari 70 kali kamu buat dosa yang sama, saya tak tahu 70 kali ke 40 kali, 30 kali, tapi banyaklah katakan. Satu hari buat benda yang sama, saat kamu buat, kamu bertaubat. Saat kamu buat, kamu taubat. Maknanya insaf. Dia rasa macam bersalah benda tu. Tetap Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kamu selagi mana kamu tidak mensyirikkan dia. Maknanya apa? Bila berdosa, dia rasa benda tu dosa dan dia rasa nak berubah. Hak itu satu. Hak itu kata Allah tak tengok tentang dosa tu, tapi Allah tengok dia
insaf tak? Yang kata fasik ni adalah golongan-golongan dia tak rasa. Yang pertama dia tak rasa berdosa. Yang kedua dia tak rasa nak berubah untuk elak daripada buat dosa lagi tu. Yang ketiga dia tak rasa nak jadi lebih baik. Dia tak rasa. Itu golongan fasik. Dan golongan ni yang Allah tak bagi hidayah. Tu dia. Itu yang cukup-cukup bahaya. Berapa ramai di luar sana anak-anak muda. Sebab apa golongan fasik Allah tak bagi hidayah? Dan sebab apa mereka ni tak rasa nak berubah? Satu sebab. Mereka tak ada ilmu. Tu dia, jahil. Mungkin daripada kecil mereka dididik oleh ibu yang jenis-jenis sekular, liberal. Islam tapi sekular. Itu yang dia tak rasa kesedaran. Yang mana keluarga lebih mementingkan akademik berbanding dengan ilmu agama. Jadi akademik sahaja. Itu yang bila dah besar, doa kunut pun tak tahu. Solat pun tak tahu. Al-Fatihah pun tak tahu. Bayangkan, saya pernah buat motivasi dekat sekolah tingkatan 5. Solat subuh pun tak tahu berapa rakaat. Tak tahu. Ada satu sekolah yang elit lah. Elit. Dekat Damansara. Memang elit, cukup elit. Yang cakap tu, adik artis. Betul tak? Yang pergi sekolah tak boleh kata apa, pakai skirt. Pakai skirt. Bayangkan. Aku ceramah pun tengok atas. Tak, pakai skirt. Bayangkan. Duduk depan pula. Aku nak ceramah apa? Ada pening kepala. Nak sebut sebelum Covid. Tak sungguh. Sekolah tak boleh buat apa. SMK. Sekolah Menengah Kebangsaan. Saya tak nak bagi tahu sekolah yang mana. Tu dia. Masya Allah. Nak ceramah apa? Kan? Tapi sekolah kena buat jugalah nak bagikan ilmu kefahaman. Dah rumah tak dapat. Sekolah tempat sekali. Sebab tu sekolah-sekolah jangan putus buat motivasi. Terutama sekali motivasi Islam. Untuk apa? Supaya sedikit sebanyak dapat kesedaran. Saya ni bukan ilmu bidang agama. Tetapi saya sedar yang mak ayah saya juga bukan bidang agama. Dan mereka sangat mementingkan apa-apa kursus motivasi kelas agama, pergi. Waktu tu mungkin nakal. Solat tinggal ke apa sebagainya. Tapi 20 tahun akan datang baru dia rasa. Baru dia akan kembali. Anak-anak kita nakal macam mana pun, hantar untuk kursus motivasi agama ke apa sebagainya. Dia akan guna ketika mana dah besar. Itu dia. Jadi orang Sunnah Muhammad, tanda-tanda hati kita keras. Apa tanda-tanda kita hati keras? Jadi bila hati kita keras ni susah nak dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, susah nak dapat rahmat Allah, susah nak dapat petunjuk Allah. Yang pertama, bila mana kita buat satu ibadah, bila kita nak buat ibadah rasa malas. Nak buat duha, dia rasa berat sikit. Nak buat apa lagi, baca Quran, dia rasa berat. Dia buat tapi dia rasa berat. Tu. Yang tak buat langsung lagi keraslah hati dia. Maknanya kita cerita level-level sini ni, ada level-level yang kita nak rasa hati kita ni ada keras tak keras. Dan semua ni bagus dah, lebih baik daripada saya. Kalau ceramah kat luar ni memang dia tak rasa langsung nak ibadah. Kan? Itu lagi keras tu, tak rasa langsung. Dia bila nak ibadah tu dia rasa malas, rasa berat. Itu tanda hati kita keras. Yang kedua, dosa dan pahala dia nampak kecil. Contoh sedekah, pahala sedekah dia nampak kecil. Dia nampak remeh. Dosa pun mengumpat ke, mengata ke, ataupun apa kata sebarkan berita ke apa sahaja dia rasa kecil. Dosa besar tu dia rasa dosa besar tu, tapi yang kecil-kecil ni dia rasa remeh. Tidak ada istilah remeh dalam dosa pahala. Ya. Jadi bila ada tanda hati dia keras, dia rasa macam tak rasa apa. Contoh nak pergi kedai makan. Nampak kedai tu kedai Islam. Tapi yang tukang masak, yang jaga tu tak tutup aurat. Dia masuk, dia rasa remeh benda tu. Itu tanda hati keras. Jadi bila hati dia lembut, dia nak masuk tu rasa tengok kedai okey cantik dah. Dia punya penjaga macam mana dan sebagainya. Tu dia. Sebab tu kami masa buat pizza, minta maaf lah tak bawa pizza. Rasa bersalah. Bukan tak bawa pizza, memang tak cukup. Memang tak cukup. Sebab ejen-ejen semua
minggu sampai Selasa ni, daripada minggu lepas sampai Selasa minggu depan ni 2000 biji kena selesaikan. Itu semua bukan sebab saya niat satu je. Banyak ejen saya ni adalah orang-orang yang waktu PKP yang sangat-sangat terkesan adalah guru-guru seriti, guru-guru semiti, guru-guru pasti. Gaji mereka tak besar dan mereka tak ada allowance apa. Bila stop sekolah, kalau sekolah kerajaan gaji ada, tapi seriti, semiti, pasti mereka nak dapat gaji mana? Tak ada gaji. Sebab tu alhamdulillah kebanyakan kami ni kebanyakannya adalah guru-guru seriti, semiti, pasti dan sebagainya. Geng-geng orang kata apa? Isteri-isteri pendakwah. Kebanyakannya isteri-isteri pendakwah. Isteri-isteri maksudnya bukan seorang pendakwah, banyak isteri tak? Satu pendakwah, satu isteri lah. Maksudnya gitu. Maksudnya gitu kan. Okay. Ni rakam ni, nanti kan salah statement mati tu. Okay. Jadi alhamdulillah ada stokis kami ni, dia pengetua seriti. Pengetua seriti. Seminggu dapat untung daripada jual pizza waktu PKP RM4,000. Seminggu RM4,000. Seminggu RM4,000 dia dapat. Saya kira-kira balik ni untung dia. Dengan dia cerita RM4,000 tu lah dia bantu suami dia untuk bayar gaji sekolah, cikgu-cikgu sekolah. Dan kebanyakan yang lain. Alhamdulillah, saya kata banyakkan. Supaya apa? Supaya dapat bantu lagi banyak. Itu saja niat saya. Sebab tu kami sangat menekankan dari sudut buat tutup aurat, jaga apa semua tu. Sebab apa? Sebab ejen-ejen kami adalah orang-orang yang barakah. So kita jaga barakah tu, dia akan datang sampai. Ini semua sebab kita nak bantu tu saja, tak ada apa. Kalau dengan banyak tu saya dah tukar mesti di haji sebelah tu dah. Dah tukar. Tapi tak ada apa. So kita nak bantu-bantu saja. Alhamdulillah waktu PKP ni banyak bantu ramai orang. Tu sahaja. So bila tengok-tengok balik, Allahuakbar. Ada yang tak pernah bawa mak ayah pergi jalan-jalan, kan? Dah boleh bawa. Hasil 100% keuntungan jual pizza sahaja. Saya rasa ya Allah, elok sangat, seronok sangat, kan? Janji dapat keluar daripada kesempitan sebab mereka pendakwah. Isteri mereka ni adalah apa? Mereka ada isteri kepada pendakwah. Waktu PKP tak ada apa. Jadi adalah sedikit tampung. So, macam alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Itu dia. Jadi yang ketiga adalah tak terasa bila mana baca Quran. Tak terasa ni maksudnya bukanlah dia tak terasa nak baca Quran. Dia baca Quran tapi tak terasa, zuk tu tak sampai. Tu dia. Yang orang yang tak terasa langsung nak baca Quran tu lagi satu masalah besar lah. Kan? Ini tengah baca Quran tapi tak terasa. Nak pergi baca Quran tu dah malas dah, tapi tengah baca Quran tak terasa. Itu tanda hati kita keras. Jadi dan kemudian tanda hati keras ni bila ada je musibah, dia tak ambil pengajaran. Apa saja musibah? Nabi SAW ketika mana dalam perjalanan perang atau pulang daripada peperangan, saya tak pasti, tapi dalam pergi atau balik lah, sampai satu tempat Nabi SAW berehat. Tempat tu Nabi SAW bangkit lewat, dah fajar dah cerah dah, maknanya subuh tu lewat. Lepas dah bangkit itu kemudian terus bangkitkan semua sahabat dan terus solat. Dan waktu tu juga Nabi suruh semua beredah. Sebab apa? Tempat tu tidak barakah. Tempat yang tidak barakah. Jadi bila berlaku saja sesuatu, Nabi terus ambil pengajaran, Nabi tinggalkan. Tu dia. Apa sahaja bila hati keras, maka apa yang sahaja yang datang depan mata dia tak ambil pengajaran. Contoh macam satu hari tu saya cerita dulu, makan di satu restoran saya dengan isteri saya, ada meeting, bukan meeting, macam jumpa kawan-kawan bisnes lah kan. Lama dah dulu, 4 tahun lepas jumpa dengan kawan bisnes, duduk kat satu tempat tu dekat Wang Sewak ada satu kedai. Tengok-tengok dah tak ada dah makanan, semua macam yang pelik-pelik je kan, tapi ada satu laksa Penang. Rasa hak tu lah yang baik kot pasal laksa kan Penang. Ambil yang order. Besok dia tengok-tengok bangkit pukul 7 pagi. 7 suku bangkit, tengok cerah dah. Tengok rupa-rupanya, duk ingat tengok-tengok balik semalam. Isteri saya kata, kita tak nampak pun halal dekat kedai ni. Tu dia. Kemudian yang buat tu macam Indonesia yang tak tutup aurat sebagainya.
Bila kami pergi balik kedai tu, rupanya owner Cina. Aduh, patut. Nasib baik bangkit 7 suku. Kalau tak bangkit mati terus. Tu tak ke pening kepala tu. Itu dia. Okey. Jadi apa-apa sahaja musibah, walau sekecil-kecil perkara, ambil pengajaran. Walaupun anak kita buat perangai, ambil musibah, ambil pengajaran. Ambil pengajaran. Apa sahaja. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak membuat sesuatu melainkan ada kebaikan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuat sesuatu yang tak elok. Kita yang melihat tu tak elok. Batu di pinggiran tu ada sebab dia. Jika Allah buat sesuatu tak elok, maka Allah tu tak sempurna sifat dia. Allah maha sempurna. Jadi Allah buat semuanya mesti ada asbab. Dan asbab itu semua ke arah kebaikan. Allah ciptakan Yahudi. Asbab dia apa? Asbab pengajaran kepada kita. Sebab itu Allah SWT Muhammad ada 2 istilah yang mana Syekh Alwi Al-Attas, Syekh Alwi Al-Haddad, yang mana dia kata dalam kata hikam, ada al-hikam dia, manusia Allah cipta ada dua jenis. Yang pertama jenis hikmah, yang kedua jenis nikmat. Hikmah ni apa? Hikmah ini adalah apa sahaja yang Allah beri menjadi pengajaran kepada seseorang. Nikmat ini adalah yang Allah beri untuk memberi kebaikan kepada dia. Contoh, Fir'aun dan Musa. Fir'aun ini golongan hikmah. Menjadi hikmah kepada Nabi Musa untuk manusia melihat kehebatan Musa. Itu dia. Kita tak kata dia golongan pendosa, tapi golongan hikmah. Ambil pengajaran. Kita melihat hikmah daripada Nabi Fir'aun tu apa? Dan nikmat itu golongan yang Allah masukkan mereka ke dalam syurga. Bila melihat kemungkaran, kefasadan yang ada dekat dunia ini, melihat dari sudut hikmah, pengajaran. Dan kemudian yang keenam, suka buat benda yang lalai. Suka, maknanya apa? Tengok Facebook, YouTube dan sebagainya. Banyak tengok benda tu. Banyak tengok tak ada masalah, andai itu ke arah kebaikan. Tapi sekadar seronok, itu jaga-jaga. Okay. Dan dia tak rasa benda tu lalai. Itu bahaya. Kalau rasa lalai itu masih lagi dalam konteks mujahadah. Tapi kalau tak rasa, itu bahaya. Itu yang hatinya keras. Dan kemudian yang ketujuh, tanda hati keras, bila mana dia buat dosa, dia tak rasa bersalah. Ini bukan dosa besar. Dosa besar satu hal. Tapi rasa dosa kecil ni, benda lalai kan satu dosa. Jadi dia tak rasa bersalah. Itu cukup bahaya. Bila Allah bagi usia yang sihat, dan kemudian dia lalai dengan kesihatan dia, dia tak rasa bersalah. Itu bahaya. Bila Allah bagi dia harta, dia tak rasa harta tu dia nak menginfakkan, lalai. Itu satu dosa yang tak rasa bersalah. Dan kemudian bila Allah bagi dia ilmu, bila Allah bagi dia keberanian tapi dia tak gunakan, bila Allah bagi nikmat makan tapi dia rasa dia gunakan makan dia tu untuk seronok, dia untuk sedap sahaja, dia tak rasa benda tu lalai dan tak rasa benda tu dosa. Itu bahaya. Tanda ciri-ciri tanda hati keras. Dan banyak berangan-angan dunia. Berangan-angan apa? Dia nakkan sesuatu tentang nikmat dunia. Angan-angan. Sedangkan nikmat dunia ini hanyalah benda yang melalaikan. Wallahu a'lam. Kita sambung insya-Allah ke depan. Biar ada soalan. Ini berapa bulan lah? Berapa bulan? 15. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allahumma anta rabbana, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka fa'atu azmi salatu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi fa innahu ila anta. Allahumma ftah babal khair wa babas salam wa babas siha wa babal ni'mah wa babal barakah wa babal quwwah wa babal mawaddah wa babal rahmah wa rizqi wa babal ilmihi wa babal faqr wa babal jannah ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik
ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhrij sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alhamdulillah alamin. Yang baik itu datang pada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk semua ampunan maaf. Tangguh dengan tasbih kafaratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.